من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. وقال الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Yang saya raikan teman-teman pimpinan kepada surau yang indah ini, surau di IPK di Shah Alam ini, Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor di Shah Alam ini, dan kepada yang berbahagia yang dikasihi saudara-saudara yang menghidupkan surau ini, Tuan Imam yang baru mengimamkan kita sebentar tadi, Tuan Bilal, Tuan Siap, dan khususnya kepada teman-teman sahabat-sahabat yang saya yakin sebagian besarnya adalah contemporary saya atau merupakan orang yang lebih muda daripada saya yang dapat menghadirkan majlis pada pagi yang sangat berbahagia pada pagi ini, insya-Allah. Saudara-saudara, saya nak diminta oleh orang yang menjemput saya datang, iaitu surau ini, membicarakan perkara tajuknya nilai sebuah kemaafan. InsyaAllah saya akan sentuh sama ada khusus atau sepintas lalu tajuk ini. Tetapi saya lagi masih nak meletakkan tajuk ini kepada dia punya apa gelanggangnya. Tajuk yang kita nak bincang ini, nilai sebuah kemaafan ini, gelanggangnya apa? Stage-nya apa? Platformnya apa? Yang saya nak letakkan platformnya tidak lain dan tidak bukan, hari ini hari yang ke-12 dalam bulan Ramadan ini. Dan hari yang ke-12 ini, tuan-tuan, insya-Allah kita sudah masuk dalam fasa yang kedua. Tak apa selesa sangat saya rostrum ni. Tuan-tuan nampak ke? Tuan-tuan nampak ini ke? Tuan nampak saya? Boleh eh? Dia patutnya mau begini. Jadi saudara yang berkata sekalian, Ramadan dalam hadis dibagi kepada 3 phases, 3 phases of Ramadan. Ramadan is cut into 3 phases. One is the first 10 days, the first 10 days sudah berlalu. We are getting into the second phase, that is maknanya 10 hari yang kedua, the second 10 days. Dan ada satu lagi yang terakhir, 10 hari yang terakhir, the final and last 10 days. Apa hadis kata? Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Puan ni, tuan-tuan yang saya muliakan, awal Ramadan ini ialah rahmah, concentration for the first 10 days, rahmah. Apa rahmah? Ringkasnya, kasih sayang Allah, kasih sayang sesama insan, kasih seorang suami kepada seorang isteri. Saya sudah berkahwin lebih daripada 50 tahun. 4 bulan yang lepas saya menyambut jubi emas, konon-kononnya jubi emas. Dan saya harap sampai akhir hayat saya nanti, saya masih bersama dengan pengantin perempuan saya, isteri saya yang saya sangi, yang sudah saya kahwini lebih daripada 50 tahun.
Mudah-mudahan tuan-tuan ya. Dan saya merasakan tuan-tuan insya-Allah ya, kalau bingkainya betul, dengar ni. Kalau bingkainya betul, kalau strukturnya betul, kalau tapaknya betul, kalau konkretnya betul, insya-Allah tuan-tuan. Dan apa tapaknya tuan-tuan? Tapaknya antara ialah kemaafan dan kasih sayang. Yang itu kita akan sentuh sebentar nanti. Bila sebut tentang awalul rahmah, awalnya adalah rahmat. Apa dia tu? Saudara, pagi tadi pukul 4.30 kita bangun. Mudah kita membangunkan anak kita tingkat atas turun tingkat bawah, pergi ke dining hall masing-masing pagi tadi dengan tak ada masalah-masalah. Tak ada yang nangis, tak ada yang masam, tak ada yang berdecit-decit, tak ada. Turun elok 3 orang anak kita bersama dengan 2 orang menantu tadi turun. Suasana itu rahmah. Anak kita dikejutkan sekali aja. Din, dah siap dah. Terus dia bangun, terus duduk di situ. Terus menyedukkan nasi ke pinggan emaknya, menyedukkan nasi ke pinggan ayahnya, menyedukkan nasi ke pinggan kakaknya, dan terakhir menyedukkan nasi ke pinggannya sendiri. Rahmat. Do you have such setting in your home this morning? Kalau tak ada, artinya sebahagian daripada hidup kita sudah dinafikan. Rahmat sudah dinafikan. Apa lagi? Habis kita bersahur tadi tuan, habis bersahur, alhamdulillah. Kita ambil pinggan-pinggan, anak kita ambil pinggan. Mak tak buat apa-apa, anak yang ambil pinggan, menantu yang ambil pinggan. Masuk dalam sinki tuan. Basuh, susun elok-elok, Dan anak laki-laki kita bancuh teh panas yang terakhir dengan 2 biji kurma nak dimakan pada pagi ni, sahur ini. Letak di depan kita, mempersilakan kita, tuan-tuan, duduk depan kita, senyum dengan kita, meraihkan mak menelan kurma itu. Rahmat, tuan-tuan, rahmat. Habis kita bersahur tadi, saudara, ada setengahnya tidur. Ada setengahnya tidur. Kalau kita bersahur tadi sampai pukul 5 tadi tuan-tuan, 5 suku, 5.20, yang terakhir kita makan, masuk bilik, tidur, tarik selimut. Jawabnya, apa jawabnya tuan-tuan? Puasa juga, tidak sembahyang juga, sahur juga, derhaka kepada Allah juga. Puasa juga. Puasa ini tidak akan membina satu personality yang namanya mukmin personality. This sort of fasting will never produce or create a personality of which yang saudara mesti ada personality ni. Apa dia? Mukmin personality. Tuan-tuan, tadi kita diimamkan Ustaz Rafiq imam kita. Siapa nama imam kita tadi? Rafiq. Ustaz Rafiq imamkan kita. Tuan-tuan, saya baca ulasan-ulasan daripada ulama, terutama subuh ni, ini subuh. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW menekankan subuh ni? Subuh. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Jangan tidur, salat. Seluruh alam ini, berapa ramai yang tidur, berapa ramai yang salat, berapa ramai yang ke masjid, ke surau, berapa ramai yang tidak pergi ke masjid dan pergi surau, berapa ramai yang dah makan sahur tapi tidur dan lena lenyap sampai sekarang ni. Jam saya sudah menunjukkan pukul 6.54. Saudara, begitulah seriusnya kita kepada amalan. Namanya bulannya ialah bulan Ramadan. Saudara, fasa yang kedua, tuan-tuan, saya nak pergi pada fasa yang kedua. Wa awsatuhu maghfirah. Ini yang kaitannya dengan kita nak bincang.
pertengahannya atau 10 hari yang kedua dalam bulan Ramadan ini ialah fasa pengampunan Allah. Fasa pengampunan. Dosa-dosa diampun oleh Allah. Salat dalam bulan Ramadan, sedekah dalam bulan Ramadan, senyum dalam bulan Ramadan, rahimah dalam bulan Ramadan, sayang istri dalam bulan Ramadan, didik anak dalam bulan Ramadan, semuanya kalau itu merupakan wajib digandakan kepada 70 kali ganda. Yang sunat digandakan menjadi wajib, fardu. Tadi kita sembahyang sunat 2 rakaat, usolli sunnatus subhi, rakaatani lillahi ta'ala, gandaannya fardu. Dan tadi kita sembahyang fardu di belakang imam. Saudara-saudara, sembahyang itu digandakan 70 kali fardu. Allahu akbar, 70 kali Allahu akbar. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira, 70. Rukuk subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim, digandakan setiap satunya. Bukan tuan, setiap huruf digandakan, setiap perkataan digandakan, setiap ayat digandakan, setiap frasa digandakan. Di mana anak kita pagi tadi? Saya nak share dengan saudara apa yang saya baca mengenai solat subuh berjemaah. Beberapa ulama yang menulis, ulama besar yang menulis. Imam tadi dalam baca Fatihah di hujungnya menyebut waladdallin. Imam menyebut amin. Makmum menyebut apa tadi? Makmum menyebut apa yang disebut oleh imam, makmum pun menyebut amin. Tuan-tuan nak tahu apa ulasan daripada ulama? Amin makmum disambut oleh penduduk langit pagi ini. Amin makmum disambut oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Siapa tahu penduduk langit? Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai malaikat? Ada ulama menyebutkan 1 titik hujan 1 malaikat, 1 titik hujan 1 malaikat. When the earth was created, Allah Subhanahu wa ta'ala, then they were raining. Bayang daripada dulu sampai sekarang billions of years. Berapa titik hujan, begitulah ramainya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat menyambut amin. Kita kata imam kata amin, makmum kata amin, malaikat kata amin. Berkaitan dengan apa yang kita nak bincang. Apa malaikat kata selepas itu? Ampunkan mereka, wahai Allah, ampunkan mereka. Your name was mentioned by God, by the malaikat in front of God. Apa malaikat sebut? Ampunkan mereka, wahai Allah, ampunkan mereka, wahai Allah, ampunkan mereka, wahai Allah. Di mana anak kita yang nak diampunkan? Di mana menantu kita yang nak diampunkan? Saya tak nampak ni anak muda kita ni. Mustahil kat sini tak ada orang anak 13 tahun sampai 20 tahun. Where are they? I don't see anyone of them here. Mana anak kita ni? Mana menantu kita ni? Hari ni hari Sabtu, dia orang balik semalam petang datang ke rumah kita. Daripada Selayang balik ke mari, daripada Seremban balik ke mari, daripada Melaka balik ke mari. Petang semalam hari Jumaat bersama dengan mak dan ayah. Hari Sabtu, hari Ahad, petang Ahad mereka balik semula ke tempat mereka. Mana mereka pagi? Minta maaf lah tuan-tuan. Hampir tak ada seorang tuan of that age. Yang itu kecil sangat. Ada 2-3 orang kecil sangat. Dia belum akil balik lagi. Saya menyebutkan akil balik 13 sampai 20 tahun, begitulah. Saudara, dan kita berada di fasa wa awsatuhu maghfirah. 10 hari yang kedua ini pengampunan. Dosa anak kita banyak, dosa kita dengan anak pun banyak.
Dosa dengan isteri banyak, dosa dengan suami banyak, dosa dengan menantu banyak, dosa dengan mertua tadi banyak. Tidakkah kita nak meletakkan diri pagi ini di rumah Allah, di surau IPK yang indah ini? Saudara, mari kita renungkan. Sebab apa kita renungkan, tuan-tuan? Okey, kita pergi fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga, hari ini hari yang ke-12. Hari ini hari ke-12. Fasa yang ketiga, wa akhiruhu itqun minan nar. Fasa yang ketiga, 10 hari yang terakhir, tuan-tuan dan saya dibebaskan daripada api neraka. Bukan dibebaskan daripada penjara gajah, bukan dibebaskan daripada penjara Sungai Buloh. Mana lagi penjara yang besar? Taiping. Bukan dibebaskan daripada penjara Taiping. Bukan dibebaskan daripada ceti-ceti kerana hutang kita. Bukan dibebaskan oleh tuan-tuan dan puan orang-orang yang pau kita, orang yang pau kita. Tapi kita dibebaskan dari api neraka Allah SWT. Adakah pembebasan yang lebih besar daripada dibebaskan daripada api neraka? Is there any better, bigger release? And for you and me to be released from the hellfire. Kita dijauhkan daripada neraka. Yang inilah tak masuk dalam kepala anak-anak kita, tak masuk dalam kepala menantu kita, tak masuk dalam kepala tanggungan-tanggungan kita, tak masuk dalam kepala jiran tetangga kita, tak masuk dalam orang-orang macam Hasan Ali pun tak masuk juga perkara ini. Akhirnya Ramadan datang, Ramadan berlaku, Ramadan datang, Ramadan berlalu, Ramadan datang, Ramadan berlalu. Kita masih ditakut itu juga. Habis Ramadan, tak semayang dah. Ada sahabat saya, tuan-tuan, satu masa dulu, ramai dulu 2-3 orang ni, hanya Ramadan, dia Ramadan seribu, bagus Ramadan bersatu Ramadan, 30 Ramadan, tak minum. Minum maknanya alcoholic drinks lah. Tak berjudi, tak berzina, tak. Apa pun dosa dia tak buat masa Ramadan. 11 tahun, 11 bulan dia tak semayang. Ramadan dia semayang full, dia semayang. Tarawih dia semayang full. Tapi selepas Ramadan, dia balik ke takut itu. Sebab Ramadan dihayati secara adat, bukan ibadat. Minta maaf, ini satu tajuk yang lain boleh dibincang. Ramadan sebagai adat, bukan ibadat. Antaranya bangun sahur, tidur semula, selepas pukul 5.30 tidur semula, adat. Puasa tapi tak sembahyang subuh, adat. Tidak terpanggil untuk duduk majlis ilmu seperti ini, ada. Tidur pagi Sabtu ni, daripada bangun tuan-tuan hari ni kita bersahur tadi, tidur sampai pukul 11 pagi, ada. Tak buka Quran langsung, ada. Tak pernah nak duduk terfikir duduk majlis ilmu seperti ini, ada. Gelonjoh masa berbuka puasa, penuh meja kita, ada. Saudara-saudara, minta maaflah, saya ini menyebut pada diri saya lah, bukan saudara, diri saya. Selagi puasa itu puasa adat, bukan puasa ibadah. Puasa ibadah, puasa cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As far as possible, we try to imitate, try to emulate cara berpuasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba. Saudara, balik. Fasa yang ketiga, dibebaskan kita daripada api neraka.
Setengah daripada kita mungkin termasuk Hasan Ali. Nama kita tersenarai sebagai ahli neraka. Termasuk saya ni, termasuk saya yang dah bersyarah 45 tahun. Perempuan saya dah bersyarah macam ni 45 tahun. Sahabat-sahabat saya dah pergi semuanya, tinggal saya seorang je. Profesor Harun Din sudah pergi dipanggil Allah. Datuk Hasan Din sudah pergi dipanggil Allah. Kat sini yang dekat dengan kita kat sini, tuan-tuan, Datuk Ishak Bahrum telah dipanggil oleh Allah. Datuk Hashim Yahya yang tinggal kat sini, koma, dekat 2 tahun dia koma, tuan-tuan, sudah dipanggil oleh Allah. Yang belum dipanggil oleh Allah namanya Hasan Ali. Dan ikut jalur-jalur kehidupan manusia-manusia yang saya sebutkan ini, tuan-tuan, ya. Saya tak tahu kalau ada manusia yang pernah saya jumpa, manusia mukmin, manusia muslim, mukmin, manusia muttaqi, macam nama-nama 4-5 nama yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan, ya, Datuk Harun Din itu punya amal. Saya mengenali dia dah 35 tahun sebelum itu. Amalnya Masya Allah, amal pribadinya, amal jama'inya, amal dakwahnya, amal perubatan-perubatannya untuk membantu manusia ringan sikit daripada kesakitan supaya dapat beribadat kepada Allah. Sakit sembuh dengan izin Allah untuk beribadah kepada Allah. Bukan sakit sembuh untuk terus minum, bukan sakit sembuh terus berjudi, bukan sakit sembuh terus berrasuah. Saudara yang saya muliakan sekalian, tadi saya mengukakan satu ayat Quran. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberi kemenangan mutlak oleh Allah. Maka tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya dan tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, marilah pagi ini jam saya pukul 7:07 ini. Apa dia? Mari kita letak dalam kepala, turunkan dalam hati. Pagi ini nih, 7:07 ini, alirkan dalam seluruh sistem darah kita yang mengalir dari pam jantung kita sampai kepala, sampai ke saraf, sampai ke jantung, sampai ke kaki, sampai ke semuanya sekali. Pagi ini 7:07, saya nak cadang untuk diri saya, nak sampai cadangan ini pada perempuan dan tuan-tuan. Apa dia? Marilah kita berjanji di hadapan Allah. Somehow we have got to make a covenant. Somehow we have got to make an agreement with God. This morning, at this time, 7:08 pagi ini, 12 Ramadan ini. Apa dia? Kita janji kepada Allah, wahai Allah, aku nak jadi ahli syurga, wahai Allah. Wahai Allah, aku nak jadi ahli syurga. Saudara, kalau saudara tidak pernah berjanji untuk menjadi ahli syurga, rakamkanlah pukul 7:08 12 Ramadan ini. Aku nak jadi ahli syurga. Aku nak isteri aku jadi ahli syurga. Aku anak lelaki aku jadi syurga. Aku nak anak perempuan aku jadi ahli syurga. Aku nak kakak, abang dan adik aku jadi ahli syurga. Khususnya aku nak emak dan ayah aku menjadi ahli syurga. Aku nak mertua aku menjadi ahli syurga. Aku nak orang-orang dalam pasukan aku menjadi ahli syurga. Aku nak orang dalam organisasi aku menjadi ahli syurga. Aku nak insan seluruhnya menjadi ahli syurga. Saudara, this is the covenant. This is the sacred agreement.
antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan tidak berjanji pagi ini, besok tak berjanji dah, minggu depan tak berjanji dah, tahun depan tak berjanji dah. Dan akhirnya sampai malaikat maut datang berjumpa dengan kita pun tak berjanji dah untuk menjadi ahli syurga. Jadilah ahli syurga. Wahai anakku, wahai anak-anakku, kamu semua ahli syurga. Bapa ni, ayah ini akan lead kau semua, termasuk mama, untuk berbondong-bondong memasuki apa nama pintu syurga yang tepat, pintu syurga yang khusus untuk orang Ramadan ini, Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Kita nak masuk pintu syurga Ar-Rayyan. Bawa isteri, bawa anak, bawa menantu, bawa abang, bawa kakak, bawa adik, bawa orang kita, bawa anak pasukan kita, bawa anak kontingen kita, saudara, bawa dalam orang IPD kita, bawa orang di balai-balai kita, OCS kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saudara, saya ulang lagi, kalau tidak tuan-tuan, saya datang pagi ini, saya datang dari Taman Tun Dr. Ismail. Saudara lebih dekat lagi, saya jauh sikit lagi. Saya datang nak menyampaikan satu pesan Rasulullah. Apa dia? Jadilah kamu manusia syurga. Itu pesan dia. Jadilah kamu manusia syurga. Beramallah dengan amalan manusia ahli syurga. Saudara-saudara, antara amalan ahli syurga ialah yang sesuai dengan apa yang kita bincang ini, kemaafan. Saudara-saudara, tuan-tuan biasa dengar, Masya Allah, tuan-tuan dan puan, ya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah yang kita kasih, Allah yang kita sayang, Allah yang kita rindui, tuan-tuan. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tuan buka surah Nuh ayat yang ke-10. Beristighfarlah kamu semua kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu Maha Pengampun. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan itu, Ramadan pertama, Ramadan yang ke-10, Ramadan yang ke-12 sampai Ramadan yang ke-30. Setiap saat adalah saat pengampunan. Setiap minit adalah minit pengampunan. Setiap jam adalah jam pengampunan. Setiap hari adalah hari pengampunan. Setiap minggu adalah minggu pengampunan. Setiap bulan adalah bulan pengampunan. Dan setiap tahun adalah tahun pengampunan. Saudara-saudara, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah sayang saudara, Allah sayang saya, Allah sayang semua sekali, teman-teman. Allah sayang kita semua. Sebab itu wajib kita sayang Allah. Saudara, pagi ini kepada mereka yang nak menjadi pemaaf, yang nak jadi pengampun, yang dimaafkan, yang memaafkan, marilah tuan-tuan, kita menjadi manusia yang disayangi oleh Allah. Sebelum Allah menyayangi kita, kita mesti sayang kepada Allah. Macam mana tuntutan sayang? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Ayat Quran ini meminta tuan-tuan susunan kasih kita dalam hidup ini. Susunan kasih kita dalam hidup ini. Pertama, kasih Allah. Saya nak tanya perempuan, saya nak tanya tuan-tuan, how much do you really love Allah? How much are we really loving Allah? I'm addressing this one to my own self. Hasan Ali, Hasan, berapa banyak kasih kau kepada Allah?
dibandingkan kasih kau kepada kereta, kasih kau kepada rumah, kasih kau kepada isteri, kasih kau kepada anak, kasih kau kepada jawatan, kasih kau kepada berusaha nak naik pangkat, kasih kau dengan bos kau, kau sembah bos kau lebih daripada menyembah Allah. Macam mana tuan-tuan? Let me repeat this question. Do you really love Allah? Apa tandanya? Sebab tuan-tuan, bila kita mati dan tuan, bila mati, bila kita dikebumikan masuk saja dalam kubur, semua yang mengantar ke kubur tuan-tuan, semua yang mengantar ke kubur. Mati tuan-tuan kat sini tuan-tuan, mati semuanya mengantar. Mau tak mau KP kita pun hantar, TKP pun kita hantar, pengarah-pengarah kita punya hantar, ketua bahagian pun hantar, semuanya hantar. Tuan-tuan, BSP hantar, ESP hantar, inspektor hantar, semua hantar. Lain-lain pangkat pun hantar, semua hantar ke kubur. Bila orang yang terakhir meninggalkan kubur kita, berlalu 7 langkah meninggalkan kubur, 7 langkah. Orang yang terakhir yang menghantar kita, mengebumikan kita, dia yang lahat di kubur. Kasih alami kubur tak apa jauh kan? Kubur sini dah penuh kan? Di mana sini? Kubur section berapa? Section 21. Section 21. Berapa jauh daripada sini? 4 kilometer. 4 kilometer. 4 kilometer dalam 5 minit, 6 minit dia. Okey. Bila kita dikuburkan dekat section 21, betul 21. Section 21, semuanya meninggalkan kita. Termasuk anak bongsu yang paling sayang, dia tak tunggu kita. Isteri yang sayang kita tak tunggu kita. Semuanya bergerak meninggalkan, pulang ke rumah masing-masing. Orang yang terakhir bergerak 7 langkah meninggalkan kubur. Ketika itu turunlah 2 malaikat. Siapa malaikat itu? Munkar dan Nakir. Saudara, di kesunyian segelap-gelapnya, kiri tanah terhimpit dengan tanah. Keranda yang dibuat untuk kita dimasukkan sekali tuan-tuan. Nun kita berada dekat liang di lahat, kita ada di lahat. Bayang seorang-seorang. Isteri tak ada. Isteri Hasan yang saya dah kahwin ini 50 tahun, tak ada. Saya ada 8 orang anak, tak ada seorang pun tak ada. Sahabat saya punya banyak kerja, ramai sahabat saya, seorang pun tak ada. Yang ada ialah tanah di keliling kita. Tuan-tuan, kita mudah terasa dah. Kita nampak orang yang menghantar ke kubur, kita nampak yang balik yang terakhir, anak bongsu yang terbalik terakhir, melangkah 7 langkah, turun makhluk ini, muka dan akhir. Apa soalan yang pertamanya? Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Ini yang saya nak kaitkan dengan ahabba ilaikum minallah, kasih kita kepada Allah. Siapa Tuhan kamu? Jawatan saya tak boleh jawab. Medal yang saya dapat tuan-tuan, gelaran yang saya dapat, tak boleh jawab. Saudara, saya belajar, tuan-tuan belajar macam saya, macam tuan-tuan belajar 25 tahun saya belajar tuan-tuan. Dapat PhD, Masters PhD. Sijil Masters, sijil PhD, saya tak boleh jawab soalan ni. Apa soalannya? Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Sijil PhD saya tak boleh jawab. Sijil master saya tak boleh jawab. Sijil first degree saya tak boleh jawab. Sijil saya berkhidmat dalam perkhidmatan awam, tak boleh jawab. Saudara, yang boleh jawab di antaranya ialah saudara, amal-amal kebaikan kita, terutama amal yang berkaitan dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Salat akan jawab, Quran akan tolong jawab, tangan kita yang biasa tolong fakir miskin akan tolong jawab, fikiran kita yang selalu memikirkan umat Muhammad akan terus menjawab.
Lidah kita yang selalu menyebut astagfirullahaladzim, 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 beribu-ribu kali itu akan dijawab. Saudara, tuan yang saya muliakan sekalian, ahabba ilaikum minallah wa rasul. Yang kedua, kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnah yang kita ikut ialah Nabi sangat pemaaf, sangat pemaaf. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif, saya mohon dalam 15 minit lagi boleh ke? Boleh, tuan dah letih ke tuan? Boleh 15 minit lagi boleh? Puan-puan boleh tak 15 minit lagi? Boleh? Tak, kalau tak boleh tak apa, saya tak ada masalah. Oh, tak ada sarapan. Oh, tak ada sarapan, saya pukul 8 pula lagi tadi. Kita boleh sikit lagi, sambung sikit boleh? Tak, saya nak tanya betul, saya ikhlas tanya. Kalau misalnya kalau puan-puan letih, tak apa, saya tak ada masalah. InsyaAllah. Sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW, antaranya tuan-tuan nampak ialah kita mesti ikut sedapat mungkin cara hidup Nabi Muhammad SAW. Macam mana nak ikut cara Nabi kalau kita tak pernah baca sejarah Nabi? Takut kita tak pernah buka buku sejarah Nabi, sirah Nabi, sejarah hidup Nabi, Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai ketua keluarga, Nabi sebagai suami, Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai rakan sejawat, Nabi sebagai pendakwah, Nabi sebagai pentadbir, Nabi sebagai pengurus, Nabi sebagai ketua perang. Allah tuan-tuan, tidak satu tajuk tuan, satu buku tuan, satu buku. Ada buku namanya Encyclopedia of Sirah. Cerita Nabi Muhammad SAW diencyclopediakan. Dalam bahasa Inggeris ada, dalam bahasa Indonesia ada, sekarang dah terbang dalam bahasa Melayu pun ada. Encyclopedia of Sirah. Kalau kita tak baca ni, macam mana nak kenal Nabi Muhammad? Kalau kita tak pernah dengar majlis-majlis ilmu cerita tentang Nabi Muhammad, Maulid Rasul tak hadir, Isra Mi'raj kita tak hadir. Kata kalau anak-anak kita, menantu kita yang pagi ni saya tak nampak, mungkin tak hadir. Isra Mi'raj tak pernah dengar, Maulid Rasul tak pernah dengar, tak pernah dengar. Cerita-cerita kenabian, kerasulan tak pernah dengar. Mana kita nak kenal Nabi Muhammad? Bila kita tak kenal Nabi Muhammad, takut bimbang Nabi Muhammad tak kenal kita nanti di akhirat. Macam mana antara Nabi Muhammad nak kenal kita di akhirat, tuan-tuan? Ulama menyebut simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nabi mengenal kita di dahi kita, nampak tanda-tanda kita sujud menyembah Allah. Lebih banyak kita sujud, lebih banyak cahaya. Lebih banyak kita sujud, lebih banyak nur. Lebih banyak semayan Tuhan, lebih banyak nur. Lebih banyak qiyamul lail, lebih banyak nur. Lebih banyak semayan taubat, lebih banyak nur. Lebih banyak semayan tasbih, lebih banyak nur. Lebih banyak bersedekah, lebih banyak nur. Saudara, yang ketiga tuan-tuan depan nanti, sayang kita ialah untuk berjuang menegakkan agama Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Menegakkan agama Allah itu boleh ditafsir dengan lebih besar lagi. Kerja untuk umat, kerja untuk Allah, kerja untuk Rasul, khidmat. Dalam posisi apapun, at the front, at the back of your mind, mesti aku nak junjung agama Allah. Dalam keadaan apapun, di mana pun. Sebagai KPD, aku nak junjung agama Allah. Sebagai KP, aku nak junjung agama Allah. Sebagai ketua balai, aku nak junjung agama Allah. Sebagai inspektor, aku nak junjung agama Allah. Sebagai ESP, aku nak junjung agama Allah. Sebagai DSP, aku nak junjung agama Allah.
Sebagai superintendent aku nak junjung agama Allah. Sebagai ACT aku nak junjung agama Allah. Aku nak junjung. At the back of our mind there must be some kind of intention. Apa dia? Aku nak junjung agama Allah. Pangkat aku nak junjung agama Allah. Medal aku ni nak junjung agama Allah. Pengiktirafan kepada aku, sihir cemerlang yang berikan kepada aku nak junjung agama Allah. Kesehatan aku ini aku nak junjung agama Allah. Mataku yang terang ni aku nak junjung agama Allah. Telinga aku ni yang belum impact lagi, aku nak junjung agama Allah. Saudara, kekuatan jari-jari aku ni aku nak junjung agama Allah. Kekuatan kaki-kaki aku ni aku nak junjung agama Allah. Saudara, sebab itu fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Kalau kamu meninggalkan ini dan tidak mencintai apa yang diberikan tadi, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Allah kata tunggu, kata Allah. Tunggu hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka dan mereka dimasukkan dalam kumpulan fasik. Kumpulan fasik. Saudara yang silakan sekalian, saya nak menyentuh sekarang ni akhirnya tentang apa ialah soal kemaafan. Banyaklah silap saya, banyaklah silap isteri saya. At the family level, kita tengok family level. Saudara, minta maaf tuan-tuan, hari Ahad ni, besok ni, ada sepasang suami isteri nak jumpa saya. Minta maaf tuan-tuan, pegawai yang sangat tinggi, Isterinya seorang peniaga yang sangat percaya, tapi rumah tangga, anak tak ramai, seorang aja. Tapi rumah tangga in state of ruin. Nak jumpa saya, nak dapatkan nasihat. Pasal mereka pernah tahu saya selama 15 tahun menjadi marriage counselor. Saudara, dalam pengalaman saya menjadi kaunselor, tuan-tuan, perkahwinan, rumah tangga, ramai yang datang jumpa saya. Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, Datin Sri datang jumpa saya. Masalah, tuan-tuan, dia kayak ramai nampak mereka keluar kereta bersama, pegang tangan nak masuk dalam dewan. Duduk bukan main lagi, duduk tersimpuh, senyum sepanjangnya. Balik masuk kereta dengan driver, tuan-tuan, bercakaran. Ada Tan Sri, Datuk Sri tak tidur dengan isteri, seorang tidur dalam bilik, seorang tidur bilik. Bilik di hujung sekali suaminya. Dekat-dekat, dah dekat masuk 9 tahun tak tidur bersama. Apa artinya, tuan-tuan? Apa artinya perkahwinan? Apa artinya hubungan suami isteri? Apa artinya kita nak bersama-sama menjadi ahli syurga? Sebab banyak perkara-perkara, terutamanya dosa-dosa lidah ini. Pagi-pagi dah kita herdik isteri kita. Pagi-pagi nak pergi kerja dah bermasam muka. Isteri kita tercari-cari apa salah dia. Pagi-pagi isteri kita pergi ke tepi curtain tu, ambil ujung curtain, lap air mata kerana kita. Komplain yang saya dapat, ada ketua balai bawa ketuaannya sampai ke rumah. Ada KPD bawa ketuaannya balik ke rumah. Ada chief besar sampai balik ke rumah, bawa chieftainship dia dibawa balik ke rumah, commandership dia balik ke rumah. Mana boleh? Isteri kita ada hati, isteri kita ada jiwa, isteri kita ada perasaan.
Isteri kita ada jiwa halus. Isteri kita tahu merana. Isteri kita tahu meratap. Isteri kita tahu apa harga air mata. Saudara, kita tengking isteri depan anak-anak yang sudah dewasa. Jangan. Kita tuduh isteri kita yang bukan-bukan. Minta maaf, ini isteri suami. Minta maaf, saya mungkin bias kepada isteri, kepada suami dia. Tak apa. Nuduh. Congkil balik sejarah lama. Paparkan. Sejarah hitam itu. Nak buat apa? Dosa yang besar kepada anak isteri. Kita tak bagi agama kepada isteri. Kita tak bagi agama kepada anak. Tuan-tuan dah kahwin 20-30 tahun. Tiap-tiap tahun isteri kita sambutan hari jadi kita bagi macam-macam. Sampai dia tak tahu apa benda lagi kita nak bagi. Cincin dah bagi, gelang dah bagi, rantai dah bagi, beg tangan dah bagi. Apa lagi? Kasut dah bagi, sofa dah bagi. Tapi agama kita tak bagi lagi. Ibadah kita tak bagi lagi. Sunnah hidup Rasulullah kita tak bagi lagi. Qiyamul lail kita tak bagi lagi. Sembahyang taubat kita tak bagi lagi. Sembahyang hajat kita tak bagi lagi. Bawa ke masjid kita tak bagi lagi. Saudara-saudara yang dimuliakan sekalian, maka sebab itu tuan-tuan, atas kekurangan itu kita mohon maaf. Orang yang mula-mula mengulurkan tangan memohon maaf jauh lebih baik daripada orang yang menerima kemaafan. Mulakanlah di hari yang berbahagia ini, hari yang ke-12 Ramadan ini. Ambil tempat kerja kita tuan-tuan. Kos kita bos, tapi bos terlalu bossy tak boleh. Nabi tak bossy. Nabi bos, pemimpin alam. Nabi bercakap orang bawah dia dengan Bilal. Bilal tu orang Habasyah, kulit hitam, abdi. Macam mana Nabi hormat kepada Bilal? Salah satu daripada mimpi Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, Nabi mimpi. Nabi mimpi malam, tuan-tuan, tak bertemu Abu Bakar Siddiq dalam mimpinya. Tak bertemu Umar bin Khattab dalam mimpinya. Tak bertemu Utsman bin Affan dalam mimpinya. Tak bertemu menantunya Ali karramallahu wajhah dalam mimpinya. Tapi Nabi nampak dalam mimpi itu manusia, seorang manusia naik kuda, tuan-tuan. Makin lama makin rapat dalam mimpinya. Hingga Nabi betul-betul kenal manusia di depan dia dalam mimpinya. Saudara, yang muncul itu ialah Bilal ibn Rabah. Dalam mimpi, Nabi mimpi bertemu dengan seorang manusia daripada ramai manusia, ribu-ribu manusia termasuk sahabat-sahabat utama. Nabi bertemu dalam mimpinya Bilal ibn Rabah, tukang azan Nabi Muhammad SAW. Nabi tanya kepada Bilal, aku bermimpi wahai Bilal, bertemu dengan kau. Aku tak jumpa dengan Abu Bakar, aku tak jumpa dengan Utsman, dengan Umar, tapi aku jumpa kau dalam mimpi itu. Kau naik kuda merapati aku nampak muka kau ya Bilal. Di mana tempatnya? Di syurga. Nabi tanya kepada Bilal, apa amalan kau wahai Bilal? Ya Rasulullah, kalaulah misalnya sedekah itu sebagai amalan untuk kau menampakkan wajahku di syurga, Abu Bakar Siddiq lah, Utsman bin Affan lah, Abdurrahman bin Auf lah yang kau lihat, bukan aku. Terus Bilal cerita dengan rendah diri. Tapi ada satu amalan yang aku ingat kau menyebut dia, dan aku melakukan amalan itu sampai bila-bila aku amalkan. Apa dia? Amalan aku ialah batal wudu, aku sambung wudu, batal wudu, aku sambung wudu, batal wudu, aku sambung wudu. Dan dengan aku berwudu itulah dia menjadi perisai kepada aku. Dengan aku berwudu, sambung wudu, perisai tangan aku tak melakukan yang mungkar, perisai muka aku tak melakukan yang mungkar, perisai mata aku tak melakukan yang mungkar, perisai telinga aku tak melakukan yang mungkar, perisai kaki aku tak melakukan yang mungkar. Saudara,
Maka dengan itu terdapat dalam konteks kemaafan ini, sebagai bos, orang atasan, orang bawahan, tuan-tuan, tak ada cara. Saya dah baca buku barat, tuan-tuan. Saya train di barat, saya train di Amerika Syarikat. 7 tahun saya belajar di Amerika Syarikat, Masters di Amerika Syarikat, PhD di Amerika Syarikat. Tapi tak ada jawapan untuk urusan-urusan yang kita cerita pagi ini. Satu saja jawapan, tuan-tuan. Jawapannya ialah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Ikut jalan ini jalanku yang lurus, kata Nabi. Ikut jalan ini, ikut jalan ini, ikut jalan ini. Jangan kau ikutkan jalan-jalan yang lain, sebab jalan yang lain mempersembang jauhkan kamu dari jalan yang lurus yang pernah ditemukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ikut jalan ini. Jadi saudara, ikutlah cara Rasulullah, dekati diri dengan Rasulullah, hadam cerita Rasulullah, hadam kehidupan Rasulullah, hadam semangat ibadat Rasulullah, hadam cara sembahyang Rasulullah, hadam cara puasa Rasulullah, hadam cara berzakat Rasulullah, hadam cara berinfak Rasulullah, hadam cara Rasulullah menjaga anak-anaknya, hadam cara Allah berkasih sayang Rasulullah, berkasih sayang dengan isteri-isterinya. Macam mana, tuan-tuan? Tak ada lagi manusia macam Rasulullah. Jawatan macam itu, sayangnya kepada isterinya. Balik daripada bepergian, tuan-tuan, balik daripada jihad dan sebagainya, bukan letih dan penat, tuan-tuan. Aisyah menyambutnya, tuan-tuan. Aisyah menyambut. Tuan-tuan, kena keletihannya, tuan-tuan, Aisyah menjadikan bantal kepadanya. Apa Nabi buat, tuan-tuan? Tolak bantal. Nabi meletakkan kepadanya di atas peha keribaan Aisyah radhiyallahu anha. Sayangnya, kasihnya, the kind of love, the kind of affection, the kind of intimacy, sayangnya. Paling pemaaf, Allah Maha Pemaaf, Nabi pemaaf. Saya nak akhirkan dengan cerita Rasulullah ke Taif. Diberitakan, tuan-tuan, orang Taif nak memeluk Islam, dan Rasulullah ketika itu terseksa di Makkah, terseksa. Orang Quraisy seksa Rasul, nak bunuh Rasulullah. Ada peristiwa orang Taif dikatakan nak memeluk Islam. Pergilah Rasulullah, pergi ke Taif, kata orang puan. Tetapi yang menunggu Nabi, anak-anak muda yang meruncingkan batu-batu. Batu-batu diasah menjadi tajam. Batu-batu itulah yang digunakan untuk melempar ke tubuh suci Nabi Muhammad SAW. Nabi memakai khauf, kasut macam bot pakai khauf. Saudara, bertakung darah Nabi dalam kasutnya. Ketika itu Jibril alaihissalam keluar, turun. Ya Muhammad, di depan kau ada satu gunung, bukit. Di belakang kau ada satu bukit. Hendakkan kau aku tawarkan bukit ini biar mampus semua manusia Taif ini. Tapi Nabi atas sifat maafnya, atas tuan nilai sebuah kemaafan, apa Nabi kata kepada Jibril? Jangan Jibril, jangan. Mereka tidak menerima, cucu mereka akan menerima. Mereka tidak menerima, cicit mereka akan menerima. Nabi pun duduk angkat tangan. Allahumma fuli liqawmi fa innahum la ya'lamun. Maafkan kaum ini, mereka tidak mengerti, wahai Allah. Maafkan mereka tidak mengerti, wahai Allah. Maafkan mereka tidak mengerti, wahai Allah. Ambil cerita ini, letak pada diri kita sebagai suami, letak diri kita sebagai isteri, letak diri kita sebagai ketua pejabat, letak diri kita sebagai tuan-tuan OCS, letak diri kita sebagai KPD, letak diri kita sebagai apa juga unit-unit yang kita ketahui, kita kepalai. Marilah kita ambil jiwa maaf kita, tuan-tuan. Kemaafan ini. Begitu juga, tuan-tuan, dalam peristiwa Fathul Makkah, Nabi membawa 124,000 teman-teman daripada Madinah. Buka Mekah. Tuan-tuan, sampai di Mekah, sudah ada sahabat-sahabat membebaskan Baitullah daripada patung-patung, daripada berpakaian-pakaian disembah-sembah, dibebaskan. Dan Rasulullah memaafkan
seluruh penduduk Mekah yang telah menyiksa, yang telah membunuh para sahabat dan membunuh Nabi Muhammad SAW, menyebabkan Allah memerintahkan mereka berpindah dari Mekah ke Madinah. Saudara, tuan-tuan dan puan, marilah kita pagi ini mohon maaflah kita, jangan tunggu 1 Syawal. Sekarang juga kalau ada masalah dengan mak mertua, tuan-tuan, pagi ini start putuskan bawa isteri tuan-tuan pergi rumah mak mertua. Yang kita tak tegur mak mertua dah dekat-dekat 9 tahun tak tegur mak mertua, pergi dia, peluk dia, cium dia, bisik telinganya, ampun ma, ampun ma, ampun, ampun ma, ampun ma, ampun ma, ampun ma, ampun. Inilah lagi tuan-tuan, nanti bila mati tak boleh bawa dosa tidak memaaf dan memaaf dan tidak memaaf, dosa kepada isteri, kepada suami, kepada anak, dosa kepada ahli-ahli yang kita pimpin, dosa dalam kita punya tempat-tempat, dosa dalam tempat kerja kita, dosa sebagai ketua, dosa orang bawahan, dosa-dosa ini tak boleh dibawa ke kubur. Dosa-dosa ini tidak boleh diikat dengan kain kafan. Dosa-dosa ini tidak terkubur dengan kita dimandikan sebagai mayat. Dosa-dosa ini tidak terkubur dengan kita disemayangkan semayang jenazah di surau ini. Tidak. Maka kemaafan itulah, tuan-tuan, kita betul-betul masuk pada 10 malam 10 hari yang kedua, yaitu wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan ini adalah pengampunan, kemaafan. Mari kita mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan, insya-Allah yang akhirnya tuan-tuan puan saya nak menyebutkan di luar nanti, tuan-tuan, di luar nanti saya ada tulis buku, tuan-tuan, dan buku ni saya tulis khusus untuk saya dermakan sebahagiannya kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Saya nak terangkan, tuan-tuan, saya nak minta lagi dalam 1-2 minit dia. Kompleks Anjung Husnul Khatimah, tuan-tuan bacalah, tuan-tuan. Ada videonya, 3 minit punya video, ada video 2 minit dan sebagainya. Tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan ambillah, tuan-tuan ambil bahan-bahan ni, tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah, tuan-tuan baca sikit. Apa dia Kompleks Anjung Husnul Khatimah? Saya bersama dengan teman-teman Yayasan Husnul Khatimah, non-profit making organization, sedang membangunkan, tuan-tuan. Kami sedang